tanyalah Ustaz dari sahabat kita Tuan Fauzi Farouk. Baik, soalannya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Soalan saya, ada dua soalan. Yang pertama, apakah kepentingan penyatuan Ansar dan Muhajirin ini dalam perkembangan Islam? Pentingnya penyatuan di antara dua kaum ini. Dan yang kedua, adakah benar Muhajirin ini boleh dikatakan sebagai pelarian atau sebaliknya? Terima kasih Ustaz dan Da'i. Terima kasih kepada Tuan Fauzi. Soalan yang ditanyakan yang pertama tadi berkenaan dengan kepentingan. Bila bergabungnya, apakah yang terjadi? Silakan. Okey, seperti mana saya sebut tadi, macam mana Nabi SAW menyatukan 8 golongan. Dan 8 golongan ini membahu ummah jadi kuat. Selepas zaman Rasulullah wafat pada tahun 10 Masihi, maka diganti dengan Sayyidina Abu Bakar, Omar, Uthman dan Ali. Kenapa boleh tombangnya Rom dan Parsi? Sebab 8 golongan ini berperanan membahu ummah. Selepas zaman Sayyidina Abu Bakar, Osman, Sayyidina Ali dipanggil sebagai Khalifah Ar-Rashidin, diganti dengan kerajaan Bani Umayyah. 8 golongan ini juga bersatu hasil daripada tarbiyah Nabi SAW. Ummah Islam yang kuat. Pada 132 Hijrah, sejarah menyaksikan 8 golongan ini terpecah. Apabila pemimpin tidak bijaksana, apabila ulamanya mengampu, apabila amilinya pemalas, apabila syuhadanya pengecut, apabila orang solehnya terpisah di bukit-bukit, apabila da'i tidak hebat, pendakwah tidak hebat, apabila orang kayanya nafsi-nafsi dan bakhil, apabila wanita rosak, ummah lemah dan pecah. 132 masih 8 golongan itu terpecah. Satu orang bernama Abu Soffah gabungkan balik golongan ini, dapat memilih kerajaan Bani Umayyah. Di hujung-hujung kerajaan Bani Umayyah, 8 golongan itu terpecah juga. Maka ada satu orang nama Utsman Al-Ghazi. Utsman Al-Ghazi anak kepada Utugul. Kan ada tengah cerita Utugul kan? Anak dia. Utsman Al-Ghazi. Gabungkan 8 golongan ini, maka ummah kuat. Maka kerajaan Bani Abbasiyah diganti dengan kerajaan Bani Umayyah. 1924, ketika kerajaan Bani Umayyah dihapuskan daripada sejarah, apa jadi waktu itu? 8 golongan terpecah. 1924. Jadi bila kita bicara mengenai macam mana Muhajir Ansar, apa pengajaran dia, sebenarnya 8 golongan ini perlu bersatu. Sebenarnya kalau kita beriman pada Allah, dengan sendiri dia akan bersatu. Dan bila kita bicara mengenai bagaimana kekuatan umat Islam, 8 golongan akan bersatu. Sebab 8 golongan dibentuk di zaman sahabat lagi. Dan itulah yang membawa ummah itu. Okey. Soalan yang kedua, apakah Muhajir Ansar sebagai pelarian? Saya suka nak jawab soalan ini dengan khutbah Nabi SAW sebelum berhijrah. Okey, ketika Nabi SAW keluar daripada rumah, orang kafir kepung rumah Nabi, tak nak bagi Nabi keluar. Jadi ketika itu Nabi membaca ayat 9 daripada surah Yasin. Ambil segenggam pasir, waja'alna baina aydihim saddaw min khalfihim saddaw fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Nabi balingkan, orang kafir tak nampak Nabi lalu. Jadi doa ini, ayat Quran memang ada mukjizat dia. Jadi maknanya orang kafir tak nampak. Jadi mereka pun, Nabi keluar tak perasan. Di tempat tidur Nabi ni diganti oleh Sayyidina Ali. Jadi orang kafir kalau ngintip Nabi, ada lagi tu Muhammad tu, ada lagi tu. Dia ganti oleh Sayyidina Ali, maka Nabi pun keluar. Okey. Ketika Nabi keluar, sebelum Nabi meninggalkan di perbatasan kota Mekah, Nabi berkhutbah. Wahai Mekah, aku sayang sangat kat engkau. Kita kan memang ada naluri hubbul watan, mencintai negara kan. Sampai ada satu kata-kata hukama, hubbul watan minal iman, mencintai negara sebahagian daripada iman. Jadi maknanya aku ni sangat sayang kat engkau Mekah. Kalau tidak kaumku yang menolak aku tak akan tinggalkan kau Mekah. Maknanya Nabi bukan pelarian. Maknanya Nabi SAW sayang sangat Mekah. Kalau kau tak terima untuk kena dakwah, aku tak tinggal ke kota Mekah. Dan kerana orang Madinah waktu itu yang berpotensi untuk sama-sama, maknanya menjaga Islam, maka Nabi pergi ke Madinah, diterima sebagai pemimpin di sana. Kalau pelarian takkanlah diterima sebagai pemimpin. Pemimpin di sana, kembang Islam, Nabi balik ke Mekah dengan menawan kota Mekah balik, dipanggil Fathu Mekah, dan memaafkan orang-orang yang memusuhi Nabi SAW, dan berbondong-bondong orang masuk Islam. Ini Allah SWT sebut dalam Quran, "Idza jaa nasrullah wal fath", apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kamu tengok berbondong-bondong orang masuk ke agama Islam.
Maksudnya dia bukan pelarian. Kalau pelarian tak akan diangkat sebagai pemimpin, kan? Dia adalah pengembangan Islam, dan para sahabat Muhajirin Ansar diletakkan peranan mereka dalam 8 golongan ini, maka ummah Islamnya sangat menjadi kuat dan menjadi rahmat kepada sekalian.